Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah cerita di sebalik berita. Sejak beberapa bulan, kita berada di fasa peralihan endemik yang bermula sejak 1 April lepas. Kita tidak lagi terlampau memberi fokus kepada kes-kes harian COVID-19 kerana hidup bersama wabak itu sudah menjadi satu norma baharu buat kita. Namun, setiap hari, ribuan kes masih lagi dicatatkan. Masih lagi pada 4 angka dan untuk tempoh seminggu lepas pula ataupun Minggu Epidemiologi ME ke-25 iaitu dari tarikh 19 hingga 25 Jun, kes COVID-19 di negara kita meningkat sebanyak 10.9% atau 14,195 kes kepada 15,739 kes berbanding pada minggu sebelumnya. Dan menurut KKM, jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan bagi setiap 100,000 penduduk pula meningkat sebanyak 11%. Dan ini pastinya kita perlu beri fokus kerana sebelum ini Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengingatkan yang mungkin Malaysia berpotensi dilanda gelombang baharu COVID-19 lebih awal daripada yang dijangkakan berdasarkan peningkatan kes dalam negara dan juga di negara jiran Singapura. Dan hal ini kita ingin bincangkan bersama dengan pakar kesihatan awam Dr. Fahan Rusli, terutama sekali doktor bercakap tentang kenaikan kes hari ini dan juga minggu lepas. Apa pandangan Dr. Fahan? Jadi Farid, benda ini kita dah memang jangkakan memang akan berlaku. Saya rasa kita tak expect dia berlaku dengan sangat cepat. Tapi kita kena tengok kenapa benda ni terjadi pada mulanya. Ini kerana apabila booster, terutamanya kepada penerima-penerima vaksin Sinovac itu tidak mengambil booster mereka, kita nampak bahawa kejangkitan kes tu boleh terkena lah kepada diorang ni kerana mereka tiada daya imuniti ataupun daya ketahanan badan yang mencukupi. Kemudian kita juga nampak bahawa apabila sektor-sektor semua industri dan semua sektor-sektor ekonomi terbuka, kita juga nampak kurang orang mengambil tingkah laku seperti memakai pelitup muka dengan cara yang betul ataupun memakai pelitup muka yang betul untuk memastikan mereka tidak terkena jangkitan COVID-19 ini. Tapi apa yang kita dapat tengok, walaupun mereka ada kenaikan kes untuk gelombang kali ini, kita nampak kemasukan ke dalam hospital masih lagi di bawah paras yang tidak lagi membebankan. Dan juga Menteri Kesihatan sebelum ini ada memaklumkan bahawa kita mungkin jangkaan kita mungkin berdepan dengan gelombang baru lebih awal. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan gelombang baru itu dan seberapa pantas dan juga apa agaknya indikator gelombang baru itu dah tiba di Malaysia dan seberapa seriuskah itu kepada rakyat Malaysia seperti kita, Doktor? Jadi apa yang kita tahu tentang gelombang baru adalah apa yang dimaksudkan oleh Menteri adalah menunjukkan kadar kejangkitan seperti R0 itu dia naik dengan lebih mendadak daripada apa yang kita jangkakan. Apa maksudnya? Apabila ini berlaku, kita akan nampak kenaikan kes yang tinggi. Ada kemungkinan ia akan mencecah 40,000 ataupun 50,000 pada satu masa dalam kemungkinan 6 minggu. Seperti itu jika kita tidak ada kawalan ataupun kita tidak melaksanakan saringan ataupun pengasingan, kuarantin dengan yang betul. Tetapi apa yang kita kena tekankan dekat sini, kenapa benda ini menjadi satu alarm bell, ialah bukan untuk kita takutkan rakyat bahawa kes akan naik balik, kita akan balik kepada PKP ke apa ke. Bukan benda itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada mereka yang masih lagi tidak mengambil booster, kepada mereka yang berumur 50 tahun dan ke atas yang masih tidak mengambil booster, kepada mereka yang kanak-kanak yang ada masalah imunokompromis ataupun mereka tiada daya ketahanan yang tinggi, mereka harus mengambil booster. Ini adalah untuk memastikan bahawa jika ada jangkitan, mereka tidak akan masuk ke dalam hospital. Sebab itu kita mewawarkan bahawa gelombang ini akan datang. Dan bila dia datang, kita tidak kisah jika seseorang itu terkena COVID-19. Tetapi kita tidak mahu siapa yang terkena COVID-19 ini masuk ke dalam hospital. Ia akan datang, gelombang itu akan muncul pastinya. Melihat kepada persediaan, kalau kita lihat seperti negara di Eropah misalnya, mereka sekarang ni kalau kita lihat memang sedang bergelut dengan gelombang baru itu. Jadi, Doktor, apa yang boleh kita pelajari daripada kesilapan sebelum ini dan juga apa boleh kita lakukan untuk sebagai satu persiapan? Sebagai satu persiapan, kita kena memastikan semua individu di dalam negara kita yang masih lagi belum mengambil vaksin, mereka harus mengambil vaksin. Saya rasa apabila dah dekat setahun dah kita mengambil vaksin tahun lepas,
Sepatutnya orang-orang ini patutnya memahamilah kita tidak ada apa-apa side effect yang teruk, tiada kematian disebabkan vaksin dan sebagainya. Sepatutnya mereka harus mengambil tingkah laku bijak untuk mengambil peluang untuk memastikan mereka ini divaksinasi. Kerana jika gelombang baru datang, adakah mereka ini boleh melawan virus itu tanpa ada apa-apa daya pertahanan? Saya rasa cara persiapan kita tidak boleh meletakkan COVID ini di tepi. Kita harus mempertengahkan tentang pemerkasaan kesihatan awam ini kepada rakyat untuk mereka faham sebenarnya bahawa walaupun kita sudah membuka semua sektor-sektor industri dan ekonomi seperti dulu, tetapi bahaya itu masih lagi ada. Adakah anda berpotensi untuk masuk ke dalam hospital untuk mendapat bantuan pernafasan? Anda tetap ada. Adakah orang mati sebab COVID? Masih lagi ada. Adakah kanak-kanak terdedah boleh mati sebab COVID? Of course, mesti ada. Benda-benda ini kita patut letakkan di tengah supaya orang masih memahami bahawa bahaya itu masih lagi wujud. Kita tak nak orang ada persepsi bila ekonomi buka maknanya semua selamat. Ia tidak begitu. Cuma kita kena mengatakan kepada semua, kita membuka semua ekonomi ini, tetapi orang harus bertanggungjawab mengambil tingkah laku yang bijak seperti mengambil vaksin, memakai pelitup muka yang betul seperti KF94 ataupun KN95 ataupun N95 untuk memastikan mereka tidak terkena COVID-19 tersebut. Pastinya ngeri, Doktor, untuk kita ingat balik situasi sewaktu awal pandemik dan juga melihat kepada situasi di fasiliti kesihatan kita sewaktu awal-awal negara kita mungkin dilanda pandemik dulu 2 tahun lepas. Namun saya ingin bertanyakan juga kepada Doktor, bagaimana agaknya sekarang dengan hospital dan PKRC negara kita sekarang? Tiap hari adakah masih terima kemasukan pesakit baru dan kebanyakan mereka ni terdiri daripada golongan mana agaknya? Warga emas ke, kanak-kanak ke, ataupun mereka ni dah divaksin ke atau belum, Doktor? Jadi mereka yang dimasukkan dalam hospital ini sebenarnya dia berbilang daripada banyak-banyak mereka umum. Ada yang kanak-kanak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada juga yang orang tua. Tapi kita dapat tengok mereka yang masuk ke dalam hospital ini adalah mereka yang mempunyai penyakit-penyakit lain seperti kencemanan darah tinggi dan sebagainya. Dan juga mereka yang tidak mengambil vaksin. Ada juga yang ambil vaksin yang masuk dalam hospital, tetapi mereka ini adalah mereka daripada golongan orang yang tua, warga emas dan juga mereka yang ada pengidap penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau kita belajar daripada data yang telah kita dapat dan kita telah terima ini, golongan-golongan tersebut adalah golongan-golongan yang paling amat kritikal jika ada apa-apa gelombang baru. Apabila kita menceritakan tentang gelombang baru, kebanyakan pada orang tidak akan merasakan gelombang ini berlaku. Walaupun mereka terkena COVID, ada istilah mengatakan kalau tidak kenal seseorang itu terkena COVID ataupun jika anda belum kena COVID, maknanya anda tidak ada kawan. Bukan, kita tak boleh ada persepsi begitu. Kita tidak boleh mengambil langkah mudah ataupun memikirkan benda ini adalah benda yang biasa. Kita ingin mengatakan bahawa golongan ini masih lagi di dalam keadaan yang bahaya. Dan bila berlakunya gelombang, kita bukan cakap jika ataupun atau if ya. Saya cakap gelombang ni akan berlaku. Dan bila gelombang ni berlaku, kita harus memastikan bahawa daripada segi kesiapsiagaan kita harus bersedia untuk memastikan bahawa fasiliti-fasiliti kita mencukupi untuk menampung rakyat-rakyat ini yang nak masuk sebab mereka terjejas dengan COVID. Tapi disebab itu, saya nak tekankan, Faris, kita dah tahu kalau negara kita dilanda dengan gelombang yang besar dan sistem kesihatan kita mungkin di tahap kritikal, maknanya katil tak cukup, alatan pernafasan tak cukup, negara boleh dilaksanakan balik Perintah Kawalan Pergerakan. Kita boleh PKP balik. PKP itu kita boleh mutlakkan. Bukannya dia mutlak kita tak akan balik ke PKP. PKP itu boleh dilaksanakan jika keadaan sampai ke tahap kritikal. Tapi jika rakyat tahu apabila PKP betapa susahnya kerja hilang, pendapatan hilang, mereka tahu PKP ini tidak mendatangkan keuntungan untuk mereka, jadi kita harus mengambil tanggungjawab apa yang kita boleh buat sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan kita tidak masuk ke dalam PKP tersebut. Jadi bermakna bila gelombang ni datang, kita kena buat benda-benda yang kita kena buat sekarang untuk pastikan bila gelombang itu tiba, kita akan menjejaskan sistem kesihatan negara. Dan juga terakhir sekali, Doktor, mungkin saya ingin tanyakan juga, baru-baru ini kalau kita lihat ancaman penyakit lain yang kita lihat seperti influenza like illness atau ILI, penyakit berjangkit melibatkan pelajar sekolah. Adakah itu mungkin akan menjadi satu gelombang baru juga selepas ini seperti HFMD yang berlaku sebelum ini?
Well, influenza sebenarnya dia memang berleluasa. Sebenarnya setiap tahun di seluruh negara, influenza ini merupakan salah satu wabak yang memang setiap tahun membunuh berpuluh-puluh ribu kanak-kanak dan juga dewasa. Tapi kita harus ingat daripada prinsip penyakit berjangkit, terutamanya daripada penyakit berjangkit jenis pengudaraan atau daripada droplet, ya, daripada air cecair. Ini bermakna kepentingan untuk kita memastikan kita memakai pelitup muka yang betul, KF94 ataupun N95, bukan triple mask, ya, bukan face mask, untuk memastikan wabak COVID-19 ke virus influenza ke kita boleh pertahankan diri kita daripada terkena. Dan di sekolah, apabila kita telah memastikan bahawa ada penularan influenza dan sebagainya, kita harus memandatkan dan harus mengatakan bahawa kepentingan influenza vaksin ini untuk kanak-kanak apabila mereka masuk ke sekolah. Kepada saya, kita harus memfikirkan adakah ia wajar sekarang untuk memastikan semua kanak-kanak yang masuk kepada sekolah kebangsaan untuk diberikan vaksin influenza setiap tahun. Ia adalah sesuatu yang telah menunjukkan bahawa ia boleh mengurangkan kejangkitan dan ia boleh mengurangkan kemudaratan kepada kanak-kanak yang menerima vaksin influenza tersebut. Jadi saya rasa benda-benda inilah sepatutnya kerajaan menggunakan dana yang ada, duit yang ada ini untuk memprotek ataupun untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak kita dan juga rakyat secara umum. Itulah Faris yang saya boleh sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Fahan Rosli, pakar kesihatan awam yang juga menyifatkan bahawa kita mungkin berdepan PKP sekiranya kita tidak mengambil langkah persediaan yang sewajarnya bagi menjelang gelombang baru seperti yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan ketika kes harian COVID-19 juga terus meningkat ketika ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.